Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Nazira binti Muhammad, kini bertugas sebagai pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Jalan Mengkibul, Keluang Johor, dan juga merupakan penyelaras HIV, STD dan hepatitis C di PKD Keluang. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang opioid, kesan dan akibat. Opioid ini adalah merupakan salah satu daripada pelbagai jenis dadah yang terdapat di Malaysia. Menurut statistik daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan, jumlah penyalahguna dan penagih dadah sampai Jun 2020 adalah 95,505 orang, yang mana majoritinya adalah lelaki 95.8%, dan juga daripada jumlah ini 78.3% penyalahguna dadah adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Majoriti penyalahguna dadah terdiri daripada golongan belia, iaitu daripada 19 hingga 39 tahun. Merangkumi 64.8% daripada keseluruhan jumlah penagih dadah. Antara penyebab-penyebab yang dikenal pasti yang menyumbang kepada masalah penagihan dadah adalah pengaruh rakan sebaya, perasaan ingin tahu, suka-suka, stres dan juga adalah untuk melegakan kesakitan. Terdapat pelbagai kategori dadah di Malaysia. Yang pertama adalah amfetamin type stimulant. Di Malaysia terdapat 60.3% daripada penyalahguna dadah mengambil dadah jenis amfetamin type stimulant. Seterusnya diikuti dengan dadah jenis opiat, iaitu heroin, morfin, kodin dan metadon, iaitu 35.7%. Diikuti dengan ganja 3% dan lain-lain. Apa itu opioid? Opioid adalah berasal daripada candu ataupun opium yang diperoleh daripada sejenis tumbuhan. Dadah opioid adalah campuran yang diperoleh daripada biji popi dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk, iaitu bentuk pil, kapsul, serbuk, cecair yang digunakan dalam minuman dan suntikan, sirap, dan juga dalam bentuk ketul yang pelbagai warna, daripada warna putih dan hitam. Kalau kita nak tahu macam mana opioid ni bekerja, kita kena tahu dulu bagaimana tubuh kita mengawal rasa sakit. Tubuh kita menghasilkan opioid, iaitu sejenis bahan kimia semula jadi yang bertindak untuk mengawal kesakitan. Ia merangsang reseptor opioid yang terdapat pada sel-sel saraf kita untuk mengurangkan kesakitan dan membuatkan kita lebih tenang. Heroin juga mempunyai kesan yang sama seperti ini. Malah, heroin turut membebaskan dopamin, iaitu bahan kimia semula jadi untuk ganjaran ke dalam otak kita yang membuatkan kita menjadi hayal. Oleh sebab kesan ini, ramai di antara penyalahguna dadah ini menyalahgunakan dadah jenis opioid ni. Dadah jenis opioid ni boleh ditelan, dihidu dan disuntik. Tanda-tanda awal pengambilan dadah adalah mata berair, berhingus, suka menguap dan juga berpeluh. Jika penagih dadah sudah sampai ke tahap ketagihan, mereka akan merasa gelisah, kurang selera makan, mual, menggeletar, kesejukan, berpeluh, dan mereka akan rasa berkehendak kepada dadah, kemurungan, muntah dan juga tekanan darah dan nadi mereka akan meningkat. Antara kesan-kesan buruk daripada pengambilan dadah jenis opioid ini adalah yang pertama, penyalahguna akan merasa hayal, iaitu euforia. Dan juga akan menyebabkan ketagihan dan seterusnya menyebabkan sindrom pengenduran dan penarikan yang akan menjadikan kebergantungan yang berpanjangan kepada opioid sehingga menjejaskan fungsi kehidupan seharian seperti pembelajaran, pekerjaan, rumah tangga dan juga hubungan sosial.
Okey, kebanyakan penagih dadah ini mereka akan mengasingkan diri daripada masyarakat kerana kesan-kesan yang terdapat dalam dadah ini. Kenapa penyalahgunaan dadah opioid ini berbahaya? Pengambilan dadah secara suntikan akan menyebabkan kesan buruk kepada anggota badan. Seperti yang pertama, kegagalan jantung, dan juga yang kedua, jangkitan penyakit seperti HIV dan AIDS, hepatitis B dan hepatitis C, kemurungan dan kecelaruan mental, kebergantungan dan sindrom penarikan yang teruk seperti kekejangan otot dan sendi, sakit perut, muntah-muntah dan juga cirit-berit yang serius. Kesan overdose jika pengambilan opioid ni diambil secara terlampau banyak ataupun berpanjangan akan menyebabkan masalah retensi urin ataupun tidak boleh membuang air kecil, halusinasi iaitu melihat ataupun mendengar perkara-perkara gaib, delirium, hipotermia, pernafasan terhenti dan juga sawan. Dan apa yang paling kita takutkan adalah penyalahgunaan opioid ni akan menyebabkan maut. Okay, so dadah ni kesannya sangat membinasakan ya. Okay, so apa yang kita boleh offer kepada masyarakat di klinik kesihatan ada menyediakan rawatan terapi gantian metadon. Okay, jika ada di antara kita yang mengenali rakan-rakan ataupun saudara mara terdekat yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah jenis opioid ni, bolehlah menasihati mereka untuk pergi ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Okay, rawatan terapi gantian metadon ni adalah salah satu kaedah program harm reduction untuk pengguna opioid. Tujuannya adalah untuk mengelakkan jangkitan virus bawaan darah seperti HIV, hepatitis B dan juga hepatitis C yang berpunca daripada perilaku berisiko tinggi iaitu berkongsi jarum. Okay. Metadon ni akan menggantikan opioid seperti heroin dan morfin. Pemberian dos yang sesuai dapat mengurangkan ketagihan dan mencegah tanda-tanda pengunduran. Okay, jangan risau untuk pergi kerana pemberian metadon ni adalah di bawah pengawasan pegawai perubatan. Okay. Metadon ni adalah dadah sintetik yang mempunyai kesan yang sama seperti heroin dan morfin tetapi tidak akan memberi kesan yang hayal kepada pengguna. Rawatan ini akan mengurangkan atau menghilangkan tindak balas heroin dalam badan. Oleh itu, jika ada di antara anda ataupun rakan-rakan ataupun saudara mara yang ada menghadapi masalah ketagihan dadah, kita mintalah datanglah ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Okey. Selain daripada itu, saya ingin menggalakkan kita semua untuk mencegah diri dan juga jika ada rakan-rakan kita yang kita nampak ada risiko untuk cenderung kepada dadah, kita boleh nasihatkan mereka untuk yang pertama lengkapkan diri dengan pengetahuan dan sikap yang baik. Okey, dan juga kita hendaklah mengenali jenis dadah dan juga kesan-kesan yang buruk yang kita boleh dapat jika kita mengambil dadah. Yang kedua, hadapi tekanan rakan sebaya dengan berkesan. Kita boleh belajar untuk berkata tidak jika mereka mengajak kita untuk mengambil dadah. Dan juga kita hendaklah bertindak tegas terhadap rakan-rakan yang cuba untuk mempengaruhi kita untuk mengambil dadah. Okey, yang ketiga, kita boleh kendali masalah dengan lebih berkesan. Jika kita berasa terlampau stres, boleh pergi ke klinik kesihatan kerana di klinik kesihatan kita ada menyediakan rawatan kaunseling kepada pesakit-pesakit kita. Okey, dan juga peka dengan persekitaran kita. Okey, bukan semua perilaku dewasa tu boleh diikuti dan juga pilih rakan-rakan yang baik. Okey, elakkan daripada persekitaran yang berisiko tinggi. Okey, sekian itu saja yang boleh saya sampaikan mengenai opioid
kesan dan akibat. Okey, segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.